Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, diiringi yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, yang berhormat Esko Kerajaan Negeri Melaka, yang berusaha Profesor Teknologis Dr. Masila Kamarudin, Naib Chancellor UTM, dan tetamu-tamu kehormat masuk ke dalam Dewan. Para hadirin dimohon untuk menyanyikan lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya dan UTM Terbilang. Bersatu
Dipersilakan duduk. Bagi memberkati majlis pada petang ini, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi bin Muhammad, penolong pegawai Hal Ehwal Islam UTM, untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini ya Allah bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Allahumma ya akramal akramin, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru ya Allah, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan petunjuk-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati segala apa yang telah dicurahkan untuk diamalkan. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, kurniakanlah jua kepada kami ya Allah kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ya malika yaumiddin, peliharalah kami dan negara kami ya Allah daripada segala bala bencana. Jauhilah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Bersihkanlah negara kami dari segala anasir yang buruk. Pandulah kami semua ya Allah ke jalan yang Engkau redai, adil dan saksama dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, ketenteraman dan kemakmuran dalam negara kami ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wala ma'ana wala man yatba'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma ja'al khayra a'marina akhirah wa khayra a'malina khawatimuh wa khayra ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Al-Fadil Ustaz di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Yang berhormat Datuk Hajah Kalsom binti Nordin, Esko Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Melaka. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Husaini bin Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Yang berusaha Teknologi Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang berusaha Profesor Teknologis Dr. Masila Kamarudin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berusaha Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UTM, tetamu-tamu kehormat, pegawai-pegawai kanan universiti, para peserta program, rakan-rakan media dan tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke majlis perasmian penutup program Convention Keusahawanan Teknikal Wanita 2022. Untuk makluman hadirin sekalian,
Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita 2022 yang bertemakan Usahawan Teknikal Wanita Penjana Kemakmuran ini diadakan bersempena Minggu TVET Negara 2022 yang menjadi wadah kepada para wanita untuk mengetahui bagaimana menceburi bidang keusahawanan teknikal daripada pakar-pakar bidang ini. Program ini berlangsung selama 2 hari pada 15 dan 16 Jun 2022 melibatkan pelbagai pengisian program seperti bengkel latihan keusahawanan, tata rias diri, pameran keusahawanan dan inovasi serta banyak lagi. Hadirin sekalian, sebelum meneruskan acara pada petang ini, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj program Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita 2022. Konvensyen ini julung-julung kali diadakan untuk meramaikan lagi pelibatan wanita dalam bidang keusahawanan teknikal. Bidang ini bidang baharu yang telah dikenal pasti oleh UTM sebagai sangat lumayan pulangannya. Bidang ini berbeza dengan bidang teknousahawan atau teknoprono. Perniagaan teknikal bersandarkan pada kemahiran TVET dan berbentuk aplikasi atau hikmat. Sebagai contoh, perniagaan Superbike adalah perniagaan teknikal kerana Superbike memerlukan penyelenggaraan dan aksesori yang perlu dilakukan oleh mekanik Superbike terlatih. Perniagaan berdasarkan pembangunan aplikasi juga merupakan perniagaan teknikal. Hadirin sekalian, berikan tepukan yang gemuruh terhadap penganjuran konvensyen ini.
Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Teknologis Dr. Masila Kamarudin, Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Yang berhormat Datuk Haja Kalsum binti Nordin, Esko Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri Melaka. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Husaini bin Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. TS Zainab Ahmad, Pengerusi JPPKK. Div Kehormat Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Pengurusan Kanan Universiti, para pempamer, rakan-rakan media, Majlis Perwakilan Pelajar, warga UTM, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita semua bertemu dalam Dewan Chancellor UTM pada hari ini sempena Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita WTC 2022 yang merupakan konvensyen keusahawanan teknikal wanita yang pertama dianjurkan di Malaysia. Terima kasih tidak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia kerana sudi berkunjung ke UTM walaupun Wabi baru pulang daripada US, perjalanan yang amat jauh, untuk menutup secara rasmi WTC 2022. Kami sedar jadual Yang Berhormat Datuk Seri amat ketat, tetapi Yang Berhormat Datuk Seri masih sudi juga meluangkan masa untuk bersama kita pada petang ini. Bunga kesidang cantik berseri, penghias sanggul di siang hari. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi berkunjung kemari. Yang Berhormat Datuk Seri serta hadirin dan hadirat sekalian, konvensyen ini julung-julung kali dianjurkan oleh UTM dan Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama pelbagai pihak sempena Minggu TVET Negara 2022. Bertemakan Usahawan Teknikal Wanita Penjana Kemakmuran, WTC 2022 ini dianjurkan selama 2 hari untuk menjadi platform kepada para wanita mengetahui bagaimana menceburi bidang keusahawanan teknikal daripada pakar dalam bidang ini. Apabila mula-mula konvensyen ini diwawarkan, ramai pihak tertanya-tanya apa itu teknikpreneurship. Kita sering mendengar istilah teknopreneur atau tekno-usahawan, tetapi jarang sekali mendengar istilah teknik prono atau usahawan teknikal. Seperti yang kita sedia maklum, istilah teknikal merujuk kepada teknik, kaedah, kemahiran khusus yang digunakan dalam pelbagai aktiviti seperti dalam bidang sains, kejuruteraan, perniagaan dan juga ICT. Perniagaan teknikal pula merupakan satu bentuk perniagaan bersandarkan pada kemahiran TVET dan berbentuk aplikasi. Jadi di sini dapat kita simpulkan orang yang mengusahakan perniagaan teknikal adalah digelar usahawan teknikal atau teknikpreneur. Dalam perniagaan berbentuk teknikpreneur, tidak ada sebab mengapa wanita tidak boleh menceburi bidang ini kerana kita ramai graduan dalam bidang teknikal. Sebagai contoh di UTM sendiri, Datuk Seri, kami telah melahirkan seramai 13,138 graduan wanita tempatan dan pada masa kini UTM mempunyai seramai 3,979 orang pelajar wanita yang sedang menjalani pengajian. Oleh itu, konvensyen kali ini sememangnya ingin mendorong lebih ramai wanita untuk menceburi bidang keusahawanan teknikal yang dikenal pasti sebagai sangat lumayan. Bagi kami, seorang usahawan teknikal bukan sahaja mampu meningkatkan ekonomi keluarga dan negara, perusahaan dan perniagaan berteraskan teknikal, tetapi turut menyumbang kepada kebajikan, keceriaan, kesejahteraan serta kemakmuran negara dengan sentuhan kasih sayangnya.
Yang berhormat Datuk Seri serta hadirin dan hadirat sekalian. Konvensyen selama 2 hari ini telah bermula semalam, telah dipadatkan dengan pelbagai aktiviti. Antaranya adalah Women DNA bersama Institut Keusahawanan Negara INSCAN, Women of Wisdom bersama ILID, Kementerian Belia dan Sukan dan Forum Meja Bulat membincangkan berkenaan dengan topik usahawan teknikal wanita sebagai penjana kemakmuran, di mana patutnya kita bermula. Pada malam ini pula, konvensyen akan diakhiri dengan majlis makan malam yang akan menobatkan ikon keusahawanan teknikal wanita 2022. Untuk makluman Datuk Seri, konsep pada makan malam pada hari ini adalah berkonsepkan jualan meja, dan jualan meja kami bukan laku keras tapi laku habis. Yang mana kami menempatkan hanya 20 meja tetapi mendapat request sebanyak 27 meja. Kerana program malam ini adalah untuk, di samping kita menobatkan ikon, kita juga menyumbang kepada B40, dana untuk B40. Program yang sudah disusun ini pasti memberikan pendedahan berguna dan percambahan fikiran kepada para peserta akan peluang keemasan yang wujud dalam bidang ini. Secara langsung, WTC 2022 mendorong para peserta untuk berminat menjadi seorang usahawan teknikal. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa penganjur konvensyen yang diketuai oleh TS Dr. Surati Akmal sebagai pengarah konvensyen, Puan Ruzi Haryati Hambali sebagai Ketua Urus Setia dan Datin Wira TS Noazlina Muhammad Sanusi sebagai Ketua Ahli Jawatankuasa Majlis Makan Malam. Tanpa mereka, konvensyen ini pastinya tidak akan berlaku. Penghargaan saya kepada pihak INSCAN dan ILID yang turut bersama terlibat dalam pengisian konvensyen ini, ahli panel dan moderator bagi sesi meja bulat, pempamer, pihak penaja, pelajar-pelajar dan semua peserta yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Akhir sekali, penghargaan tidak terhingga kami daripada UTM kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia kerana sudi hadir untuk menutup secara rasmi WTC 2022 pada petang ini. Kami berharap konvensyen yang telah berlangsung ini menjadi salah satu aktiviti istimewa Minggu TVET Negara dan menyumbang kepada kejayaan TVET di Malaysia. Terima kasih Datuk Seri. Bunga kesidang hiasan tamu, cantik di mata, harumnya kekal. Kita bersidang saling bertemu, mencorak wanita usahawan teknikal. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Prof dan mohon yang bahagia Prof untuk terus kekal di atas pentas. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada panel dan penyampaian hadiah pertandingan drone. Untuk tujuan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Haja Kalsum binti Nordin, Esko Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Melaka, dan Yang Berusaha Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar untuk naik ke pentas bagi penyempurnaan penyampaian. Dipersilakan. Baik hadirin sekalian, dimulakan dengan penyampaian cenderahati kepada panel. Dipersilakan Puan Sharmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Seterusnya dijemput Cik Zuraida Muhammad Said, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pembangunan Usahawan. Seterusnya dijemput Puan Maziah Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif DK Composite.
Seterusnya penyampaian cenderahati kepada pengarah urusan Tera Drone Teknologi Malaysia Sendirian Berhad. Dijemput Encik Izwan bin Zainal Abidin sebagai penghargaan atas kerjasama dengan pihak UTM dalam industri teknologi drone. Seterusnya, penyampaian cenderahati kepada pengarah urusan IETS Sendirian Berhad, Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Azli bin Salim sebagai penghargaan atas kerjasama dengan pihak FTKEE UTM dalam menjayakan pertandingan drone. Hadirin sekalian, majlis juga berbesar hati untuk menyampaikan hadiah bagi pemenang-pemenang pertandingan drone yang julung kalinya dianjurkan oleh pihak UTM. Pertandingan drone ini melibatkan 30 penyertaan pelajar secara berkumpulan di mana pelajar-pelajar perlu membuat reka bentuk pengatur caraan algoritma bagi penerangan drone yang berhalangan secara manual dan automatik. Objektif pertandingan adalah untuk meningkatkan kemahiran serta menggalakkan daya kreativiti dan inovasi di kalangan pelajar dengan keperluan aplikasi teknologi terkini. Hadirin sekalian, pemenang akan menerima wang tunai berbentuk replika cek, sebuah plag dan sijil. Baiklah hadirin sekalian, daripada 30 kumpulan, kita bawa 3 yang terbaik pada hari ini. Tempat yang ketiga jatuh kepada kumpulan Cham yang diketuai oleh Nur Zahira binti Zulkifli. Tahniah kepada pemenang tempat ketiga. Saya kira lepas ni akan ada drum roll ya. Baik. Tempat kedua jatuh kepada kumpulan Sova diketuai oleh Muhammad Syahmi bin Muhammad Fuad. Seterusnya, juara untuk pertandingan drone ialah kumpulan tim AC yang diketuai oleh Chin Wei. Dipersilakan. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada semua pemenang pertandingan.
Dan untuk itu majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Div-Div kehormat atas penyampaian hadiah itu tadi dan mohon kembali ke tempat duduk. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, untuk menyampaikan ucapan perasmian penutup Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan juga saudari pengacara majlis pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang Berhormat Datuk Hajah Kalsum Nordin selaku Exco Hal Ehwal Wanita Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri Melaka. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Husaini bin Umar selaku Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Teknologis Zainab Ahmad selaku Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan dan College Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Masila Kamaluddin selaku Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berbahagia Encik Muhammad Haswandi Haji Ahmad selaku Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Kementerian Belia dan Sukan. Yang berbahagia Datuk Wira Latifah Omar selaku Ketua Wanita Melaka dan barisan jawatan kuasanya. Div-Div kehormat Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Pengurusan Kanan Universiti, Majlis Perwakilan Pelajar, warga UTM, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada petang ni kita dapat bersama-sama di dalam majlis penutupan rasmi Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita 2022 yang dilaksanakan di UTM. Terima kasih saya ucapkan kepada UTM kerana sudi untuk menjemput saya untuk menyempurnakan majlis penutupan pada petang ni. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada UTM atas kejayaan menganjurkan Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita yang dibuat julung-julung kalinya di UTM ini. Lebih lagi bermakna adalah penganjuran konvensyen ini adalah bersempena dengan sambutan Minggu Tibet Negara yang akan bermula pada 18 Jun 2022. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Masila sebentar tadi, kita sering mendengar istilah tekno-usahawan ataupun teknopreneur. Tapi kita memang jarang atau kurang mengetahui tentang istilah usahawan teknikal ataupun teknikpreneur. Dalam hal ini, satu kredit harus kita berikan kepada UTM kerana telah berjaya mengenal pasti satu lagi bidang tujahan baru untuk dipelopori, iaitu keusahawanan teknikal atau juga boleh kita sebut sebagai teknikpreneurship. Dan saya menyokong usaha ini kerana ianya bertepatan sekali dengan bidang tujahan UTM sebagai sebuah universiti teknikal yang berteraskan TVET
ataupun kategori 1 antara 4 MTUN di Malaysia ini, malah langkah yang diambil dalam mengetengahkan konsep keusahawanan teknikal ini adalah seiring dengan hasrat dan juga agenda negara untuk memperkasakan agenda TVET negara. Bukan itu saja, konvensyen yang mensasarkan peserta wanita ini juga dilihat berupaya menjadi pemangkin yang secara tidak langsung akan meningkatkan penyertaan wanita dalam bidang keusahawanan. Sekali lagi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada UTM. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bercakap tentang penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan dan teknikal ini mengingatkan saya tentang beberapa fakta. Pertamanya, berkaitan dengan jumlah perniagaan milikan wanita di negara ini yang merangkumi 20.6% ataupun 186,855 daripada keseluruhan jumlah perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS di Malaysia. Dan fakta yang kedua pula adalah berkaitan dengan beberapa perniagaan milikan wanita itu secara relevannya menyumbang sebanyak ringgit Malaysia 69.1 bilion kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, di samping turut membuka peluang kepada hampir 800,000 peluang pekerjaan. Sungguh pun demikian, fakta ketiga yang menyentuh tentang jurang gender seperti yang dilaporkan dalam Global Gender Gap Report 2021 oleh World Economic Forum memperlihatkan Malaysia berada di kedudukan ke-104 daripada 156 buah negara dari segi penyertaan wanita dalam sektor ekonomi. Fakta ini menunjukkan penurunan berbanding dengan tahun 2020 di mana Malaysia berada di posisi ke-97. Dan ini secara tidak langsung memberitahu kita bahawa masih banyak lagi ruang dan peluang yang boleh diterokai dalam upaya meningkatkan keterlibatan wanita di arena keusahawanan. Dari sudut bidang teknikal pula, pada tahun 2021, penyertaan wanita dalam bidang profesional dan teknikal di Malaysia adalah 41.5% berbanding dengan 58.5% kaum lelaki. Saya kongsikan di sini bahawa pada tahun 2021 iaitu sehingga November 2021, Malaysian Technical University Network ataupun MTUN kita telah berjaya mengeluarkan seramai 6,457 orang graduan wanita, iaitu 47.1% daripada keseluruhan keluaran. Jumlah ini meningkat sedikit berbanding dengan keluaran pada tahun 2020, iaitu 46.96% pada keseluruhan keluaran MTUN. Tambahan kepada itu, bagi graduan TVET keluaran IPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, kadar kebolehpasaran graduan TVET pada tahun 2021 adalah 94.17%, iaitu meningkat sebanyak 1.4% berbanding dengan tahun sebelum ini, iaitu 92.27%. Dan fakta ini sedikit sebanyak memberikan indikator yang positif bukan saja kepada kerajaan tetapi juga pihak-pihak berkepentingan yang lain dalam usaha untuk kita merancang, menentukan hala tuju strategik pembangunan graduan, khususnya graduan TVET kita. Dalam erti kata lain, saya yakin bahawa strategi menggabung jalin elemen keusahawanan dan teknikal akan menjadikan seseorang itu lebih berjaya, insya-Allah. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya difahamkan penganjuran konvensyen 2 hari ini adalah sebagai wadah kepada golongan wanita
untuk mempelajari bidang keusahawanan teknikal daripada pakar dalam bidang tersebut. Dan tadi kita juga telah dimaklumkan pelbagai aktiviti menarik juga telah dilaksanakan. Dan saya nak kongsikan sikit, antaranya adalah saya dimaklumkan ada bengkel latihan keusahawanan yang dianjurkan dengan kerjasama INSCAN, iaitu satu agensi di bawah KUSKOP ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terdapat juga bengkel tata rias diri bersama iLead, iaitu iLead ni di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan selain itu juga saya juga dimaklumkan bahawa para peserta juga berpeluang terlibat dalam forum meja bulat, di samping turut serta dengan pelbagai lagi aktiviti keusahawanan. Macam tadi, saya sempat jugalah sedikit meninjau tapak pameran keusahawanan, dan selepas ini kita akan sambung juga untuk meninjau dan melawat tapak pameran keusahawanan dan inovasi yang telah disediakan di belakang sana. Dan banyak sebenarnya saya lihat inovasi keusahawanan yang dipamerkan, yang saya kira sangat berpotensi untuk dikembangkan lagi. Malah saya sangat gembira dengan kehadiran peserta yang ramai, bukan saja daripada kalangan pelajar wanita daripada UTM, tetapi juga daripada universiti awam yang lain, juga daripada politeknik dan juga college community. Saya boleh nampak dari sini juga dalam kalangan peserta adalah para usahawan wanita, mungkin ada ibu tunggal, ahli-ahli daripada Persatuan Wanita, ahli akademik wanita, dan tadi Prof Masila juga maklumkan mengenai permekasaan alumni di UTM. Dan mungkin hampir jumlah dia hampir 1,000 yang hadir. Jadi syabas saya ucapkan kepada semua kerana berjaya untuk menghadirkan diri di dalam convention ini. Hakikatnya, usahawan teknikal wanita bukan saja mampu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan negara, tetapi secara langsung turut menyumbang kepada kemakmuran negara. Justru pemilihan tema convention usahawan teknikal wanita penjana kemakmuran ini sangat tepat dan sesuai. Lebih-lebih lagi dalam usaha kita untuk merancangkan keterlibatan wanita di dalam bidang keusahawanan teknikal. Jadinya saya amat berharap bahawa penganjuran convention ini bukan sekadar melihat dari sudut output semata-mata, tetapi juga dari sudut dan daripada aspek outcome. Kerajaan memang sangat committed dan sangat serius untuk memperkasakan sektor teknikal, khususnya TVET, selaras dengan penekanannya dalam rancangan Malaysia ke-12. Sebab itulah di KPT, TVET ini kita jadikan sebagai agenda nasional. Untuk makluman semua, juga baru-baru ini Kabinet juga telah meluluskan penganjuran Minggu TVET Negara, dan saya juga secara kebetulannya dalam siri lawatan kerja ke luar negara, saya turut mengambil peluang untuk mempromosikan TVET Malaysia di peringkat antarabangsa. Misalnya ketika di Education World Forum 2022 di London baru-baru ini, saya telah berkongsi perspektif Malaysia berkaitan dengan pembangunan pendidikan inovatif, termasuk transformasi TVET. Di samping itu, peluang-peluang lawatan ke institusi pengajian tinggi terkemuka di UK, University of Oxford, University of Cambridge, University of Surrey dan Imperial College of London turut kita gunakan secara optimum oleh delegasi daripada kementerian untuk menyebar luas peluang pendidikan di Malaysia. Dan terlibat sama dalam rombongan ini adalah salah satu daripada MTUN, daripada 4 MTUN di Malaysia. Bahkan baru saja saya dapat berpeluang untuk berucap di Edu Data Summit di New York minggu lepas. Dan saya turut berpeluang untuk berkongsi tentang pengalaman Malaysia melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat melalui platform TVET secara mampan dan inklusif
dengan berpandukan EduData. Dalam pada itu, baru-baru ini kita juga telah mendapat perkabaran yang sangat menggembirakan apabila terdapat pertama kalinya 24 IPT di Malaysia ini telah tersinarai dalam penarafan QS World University Ranking untuk tahun ini. Pencapaian kali ini merupakan pencapaian yang tertinggi pernah kita capai. Lebih-lebih lagi, terdapat 2 universiti yang baru menyertai penyertaan dalam penarafan QS ini, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Tun Hussein On, dan UTHM adalah Universiti M Tun. Meskipun UTM telah tersinarai dalam QS World University Ranking by Subject dalam 2 bidang utama, iaitu bidang kejuruteraan mekanikal, aeronautik dan pembuatan, serta bidang sains komputer dan sistem maklumat. Tapi saya harap UTM tak boleh merasa selesa begitu aja. Sebaliknya, saya nak cabar Profesor Masila dan UTM untuk turut menempan nama di pesada QS World University Ranking secara keseluruhannya dalam tempoh 2 tahun yang akan datang. Dan dalam beberapa hari lagi, bermula 18 Jun sehingga 24 Jun, kita akan menganjurkan sambutan Minggu TVET Negara bertempat di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Dan sambutan ini, untuk makluman semua, first time kita buat. Pertama kali kita akan laksanakan. Ada pelbagai program yang dianjurkan, termasuk pameran, seminar dan macam-macam lagi. Termasuklah juga ada forum meja bulat. Dan insya-Allah perasmiannya akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jadinya saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajak semua yang ada pada hari ini untuk sama hadir memeriahkan lagi acara sambutan. Dan saya juga ingin menjemput yang ada pada hari ini, datanglah bersama-sama sekiranya berkesempatan. Mungkin UTM boleh buat rombongan, boleh pergi ke Kuala Lumpur bagi sama-sama meraihkan Majlis TVET Negara. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, Ed Markey, senator daripada US, pernah berkata, technical education is not only a ladder of opportunity, but it is also an investment in our future. Jadi, saya percaya wacana seumpama ini akan memberikan impak positif yang insya-Allah akan memperhebatkan lagi keterlibatan wanita di arena keusahawanan teknikal. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang menyumbang kepada penganjuran dan kejayaan konvensyen pada kali ini. Mungkin selepas ini UTM boleh mempertimbangkan untuk mengadakan konvensyen ini secara tahunan ataupun 2 tahunan. KPT akan sokong dengan komitmen yang ditunjukkan oleh UTM. Saya yakin ia mampu untuk dilaksanakan. Dengan kata-kata itu, dengan rendah hati saya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya, saya menutup konvensyen keusahawanan teknikal wanita WTC 2022 secara rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri di atas ucapan tersebut. Dimohon Yang Berhormat Datuk Seri untuk kekal di pentas bagi atu cara seterusnya. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah ikon keusahawanan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Div-Div Kehormat untuk naik ke pentas bagi mengiringi Yang Berhormat Menteri bagi menyempurnakan penyampaian anugerah. Dipersilakan.
Untuk makluman, terdapat 2 anugerah ikon keusahawanan yang akan disampaikan, iaitu anugerah ikon keusahawanan inovasi wanita dan anugerah ikon keusahawanan digital wanita. Penerima anugerah ikon keusahawanan ini akan menerima sebuah plug dan wang tunai berjumlah RM500. Anugerah ikon keusahawanan inovasi wanita dinobatkan kepada Puan Nurul Hidayah binti Arsyad. Kejuruteraan Pembuatan dan Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan reka bentuk di UTM dan kini merupakan seorang usahawan yang berjaya dalam bidang pembuatan aiskrim menerusi syarikatnya Bad Hills Creamery. Beliau mula menceburi bidang pembuatan aiskrim pada tahun 2012 dengan hasrat mematuhi permintaan aiskrim premium buatan Muslim. Beliau telah membuat inovasi dalam proses pembuatan bagi meningkatkan kualiti aiskrim ke peringkat yang lebih tinggi. Siapa sangka, kejayaan perniagaannya kini telah mendapat liputan meluas di media massa dan program TV serta menyertai Expo Peringkat Kebangsaan dan berkongsi kepakaran melalui latihan pembelajaran pembuatan dan penjualan aiskrim usahawan baharu. Tahniah kepada Puan Nurul Hidayah Arsyad. Baiklah hadirin sekalian, anugerah diteruskan untuk anugerah ikon keusahawanan digital wanita dinobatkan kepada masih lagi solo orangnya tetapi telah berjaya hingga ke tahap ini, Cik Umi Nur Ashikin binti M. Azhar. Hadirin sekalian, siapa sangka pemilik akaun TikTok Umi Chikin dengan followers ramai 455,000 dan akaun Facebook Umi Chikin dengan followers ramai 70,000 merupakan gadis introvert yang memiliki ijazah sarjana muda kejuruteraan pembuatan robotik dan automasi dari Fakulti Kejuruteraan Pembuatan UTM. Umi menggunakan ilmu teknikal dan juga keusahawanan yang dipelajari di UTM dengan menjalankan perniagaan acar ikan masin dapur Chikin di bawah Umi Az Enterprise. Minat yang mendalam dalam bidang keusahawanan membuatkan beliau bertekad untuk mengembangkan perniagaan pada masa akan datang melalui platform pemasaran digital. Baik, tahniah kepada kedua-dua penerima ikon keusahawanan. Untuk makluman hadirin, anugerah ikon keusahawanan teknikal akan diumumkan pada majlis makan malam ini dan akan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka. Majlis mohon div-div kehormat untuk terus kekal bagi acara seterusnya. Hadirin sekalian, ayo sama-sama kita saksikan gimik perasmian penutup program Convention Keusahawanan Teknikal Wanita 2022. Ayo saksikan di belakang sana apa yang terdapat di udara. Majlis menjemput Yang Berurusan Chancellor untuk mengambil kunci dan menyerahkan kepada Yang Berhormat Menteri. Baiklah. Seterusnya
Yang Berhormat Menteri dipohon untuk memasukkan kunci ke dalam podium sebagai simbolik penyempurnaan peresmian. Wow. Dengan itu tadi, maka sempurnalah sudah pelasmian penutup Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita 2022. Sebagai tanda kenang-kenangan dan terima kasih Yang Berhormat Menteri dan juga NC dipohon untuk kekal di atas pentas. Maaf, Yang Berhormat dan juga NC, Div-Div Kehormat untuk kekal di atas pentas bagi penyampaian cenderamata kenang-kenangan. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Masila Kamarudin untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Untuk makluman, plak cenderamata ini merupakan simbolik logo rasmi Konvensyen Keusahawanan Teknikal Wanita 2022 yang direka bentuk khusus kepada Yang Berhormat Menteri. Ia dihasilkan sepenuhnya melalui kepakaran staf UTM diketuai oleh Profesor Madya Dr. Raja Izamsyah dari Pusat Pembuatan Termaju UTM. Plak cenderamata dihasilkan menggunakan dua jenis mesin laser iaitu CO2 laser dan fiber laser. Plak cenderamata ini diperbuat melalui gabungan tiga jenis bahan utama iaitu kayu, polimer akrilik dan besi tahan karat dan digabungkan menjadi satu komponen sebagai simbolik kepada gabungan kepelbagaian bidang ilmu yang harus ada untuk menjadi seorang usahawan teknikal wanita yang berjaya dan dinamik ke arah penjanaan kemakmuran. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan Div-Div Kehormat atas penyempurnaan majlis ini. Terima kasih.